Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Mudir, Tuan Haji Major Zatul Akmam bin Yusof, tolong kanan satu Ustaz Irasyah bin Idris, tolong kanan Hal Iwal Murid Ustazah Mazlina binti Selamat, penolong kanan co-curriculum Ustaz Zalina binti Kahir, guru-guru kanan, guru-guru, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk mendengar sedikit tazkirah berkaitan dengan Ramadan bersempena dengan Ihya Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk bercakap, untuk memberi sedikit peringatan kepada semua berkaitan tentang Ihya Ramadan yang saya telah diberi ruang masa sebanyak 5 minit untuk bercakap berkaitan dengan Ramadan, dan telah pun diberikan tajuk, siap ada tajuk, iaitu berkaitan dengan keutamaan berkaitan dengan sahur. Alhamdulillah, pada hari ini, pada hari ini kita telah pun bersahur. Pada pagi tadi adakah kita telah pun bersahur ataupun tidak? Maka kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran berkaitan dengan sahur, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan sahur ini. Sahur tu apa dia, ya? Sahur itu adalah melaksanakan makan sebelum masuknya waktu subuh. Makan ataupun minum sebelum masuknya waktu subuh. Jadi di sini ingin saya kongsikan beberapa perkara yang berkaitan dengan sahur dalam tempoh masa yang terhad ini. Yang pertamanya, kebaikan sahur itu sendiri. Yang pertamanya, sahur adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi sahuru barakah, yang bermaksud bersahurlah semua kalian umat manusia, umat Islam, kerana dalam sahur itu ada keberkatannya. Daripada hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa kita disunatkan, digalakkan untuk bersahur, kerana dalam sahur itu ada nilai keberkatannya. Dan Nabi kata sekurang-kurang sahur adalah seteguk akhir. As-sahuru kullahu barakah fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jura'atan min ma' fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Yang bermaksud sahur itu penuh keberkatan, maka janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air, kerana sesungguhnya air Allah dan para malaikatnya selawat ke atas orang-orang yang bersahur. Kan dah untung kat situ kita mendapat walaupun sekadar seteguk air. Tak kira lah nak minum air manis ke, nak minum air masak ke, itu terpulang pada kita lah. Tetapi nak minum air panas pun boleh, nak minum air sejuk pun boleh. Tetapi pandai-pandailah mengikut kepada kemampuan kita. Okey, yang seterusnya, dari hadis ini kita dapat faham bahawa sahur bukan sekadar amalan biasa, tetapi ia mempunyai keberkatan. Keberkatan daripada sudut apa? Dari sudut fizikal kita. Yang mana bagi orang yang minum air ketika sahur, maknanya dia akan memberikan sumber tenaga untuk dia berpuasa sepanjang hari. Yang keduanya, keberkatan spiritual, iaitu sahur adalah amalan sunnah yang berpahala dan mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu Wa Taala, dia berkaitan dengan kerohanian kita. Maknanya dengan amalan bersahur ini ianya bertepatan dengan sunnah Nabi, dan ianya bila kita buat bertepatan dengan sunnah Nabi, maka ia mendapat pahala dan secara tidak langsung ianya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, keberkatan waktu sahur termasuk waktu yang penuh rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada waktu sahur itu adalah di mana para malaikat turun. Jadi kita dapat di situ satu bentuk keberkatan, waktu yang sangat barakah, waktu yang sangat baik untuk kita beribadah, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita amalkan perkara ini, kita akan mendapat keberkatan dari sudut waktu itu. Itu jangan kita tinggalkan sahur walaupun hanya sekadar seteguk air ataupun sebiji kurma. Yang kedua, sahur ini kalau kita lihat adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 18, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan pada waktu sahur mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat ini menjelaskan kepada kita digalakkan untuk bersahur pada waktu sahur ini, dan kemudiannya kita digalakkan untuk berdoa dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini, banyakkanlah membaca pada waktu ini Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun Allahumma inni afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, baca doa ni banyak-banyak, sebab disebutkan bahawa para ulama menyebutkan bahawa waktu sahur termasuk sepertiga malam terakhir, iaitu waktu yang sangat istimewa kerana Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa hamba-Nya. Okey. Kemudian kalau kita lihat lagi yang ketiga, sahur ini adalah satu kaedah untuk membezakan puasa antara umat Islam dengan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, yang original dan yang sekarang banyak dah tak original dah. Maka kalau kita sahur ini, sebab orang Nasrani dan Yahudi juga dia berpuasa, agama Hindu juga berpuasa, tetapi perbezaan kita dengan mereka adalah dari sudut sahur, sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sah. Itu perbezaan puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Jadi dalam sejarah kaum ahli kitab berpuasa tetapi mereka tak bersahur, dan kita bersahur. Itulah beza kita dengan mereka. Maka di situ kita akan mendapat rahmat dan keringanan daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, yang keempatnya, keutamaan menyentuh tentang waktu yang sesuai untuk kita bersahur. Bila waktu sesuai untuk bersahur, iaitu waktu sunnah berkaitan dengan sahur ialah kita kena melambatkan waktu sahur, iaitu di penghujung waktu, dan nilai waktu penghujung waktu itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitra wa akharu sahur. Umatku akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Jadi dalam hadis ini disebutkan jarak antara sahur Nabi dengan azan subuh adalah sekadar membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi lebih kurang dalam 10 minit terakhir sebelum subuh itu, sebelum waktu 10 minit itu, maka kita disunatkan untuk bersahur pada waktu tersebut. Kerana itulah waktu yang paling afdal bagi kita. Jangan awal sangat, pukul 3 pagi sahur tu bukan sahur. Itu medang-medang namanya, ataupun ngeteh-ngeteh. Okey, kemudian yang kelima, kebaikan bersahur ini dapat menguatkan tubuh badan dan meringankan puasa. Dari sudut kesihatan, sahur membantu tubuh kita untuk mendapat tenaga yang cukup untuk menjalani ibadah puasa, sebagaimana hadis Rasulullah yang bermaksud bersahurlah kalian kerana sahur itu adalah makanan yang diberkati. Oleh itu, kajian moden menunjukkan bahawa orang yang bersahur kurang berisiko mengalami keletihan dan hidrasi. Maka dalam hal ini kita ikut sunnah Nabi SAW. Okey, itu antara perkara-perkara yang kita boleh lihat berkaitan dengan sahur. Jadi sahur bukan sahaja sekadar persiapan fizikal untuk berpuasa, tetapi juga satu ibadah yang penuh dengan keberkatan, pahala dan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja. Sahur jangan tak sahur. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.